Itu sahaja. Betul tak? Satu orang bayar zakat harta dia. Harta malik hanyalah ra'sul mal dan juga peratus ataupun hissah dia daripada untung. Hissah amil daripada untung itu bukan harta dia. So bila bukan harta dia, maka tidak perlulah dia nak masukkan sekali ketika kiraan. Betul? Logik tak? Jadi amil perlu bayar zakat hissah dia. Bila cukup haul. Baca syarah, yalzamul amila zakatu. والقول الثاني لا يلزم لأنه غير متمكن من كمال التصرف فيها. وقطع بعضهم بالأول لتمكنه من الوصول إليها بالقسمة. وقطع بعضهم بالثاني لعدم استقرار ملكه باحتمال الخسران. سكت في الرغبة كأصلها عن ترتيب واحدة من هذه الطرق. ورجح في شرح المهذب القطع بالوصول وابتداء الحول عليه من حين ظهوره. فإذا تم وحصته نصاب لزمه زكاتها ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة. وله الاستبدال بإخراجها من مال القراض. Faham? Jadi itu masalah dipanggil apa? Dipanggil untung kita yang ada dalam duit pelaburan. Untung kita ni maksudnya pengusaha. Tapi biasa bila orang sebut pelabur ni, yang besarnya syarikat, bukan dia. Faham? Syarikat, contohnya kita labur duit dalam syarikat. Jadi kita pelabur duit kita dalam tu, kita ni adalah malik. Faham? Kalau duit tu ada, maka wajib dizakatkan. Adapun kita yang dapat untung daripada duit tu, dapat untung, maka atas qaul yang kedua, bila untung dah zahir, maka haul telah bermula. Faham? Dengan syarat untung itu cukup nisab, walaupun duit tu tak ada kat tangan lagi. Bila cukup haul, maka dia wajib bayar zakat. Cuma dia hanya wajib bayar zakat kalau duit itu sudah dibahagikan. Kalau belum dibahagikan, haul sudah bermula. Kalau dah cukup nisab, cuma belum wajib dibahagikan. Ini atas qaul yang kedua, cara mengira duit dividen, duit untung. Faham? Duit dividen, duit untung daripada pelaburan. Contohnya orang labur, misalnya dekat amanah saham kan, berhad. Atas ikhtilaf lah, ada kata haram, ada kata kita abaikan yang itu. Jadi dia ada duit dalam tu. Dalam surah itu dia malik amanah saham tu adalah amil, pengusaha. Jadi dia tak perlulah nak bahaskan tentang masalah amil itu macam mana nak bayar zakat, sebab bukan dia amil, dia tu. Jadi duit-duit dia yang dilaburkan dalam amanah saham, maka duit itu perlu dibayar zakat, dimasukkan. Faham? Orang dia ada simpan duit dalam takaful, bila dia carum, sebenarnya dalam masa yang sama dia menyimpan. Jadi itu pun kena masuk juga. Dia bukan hanya tengok duit dalam bank. Sebab duit dalam benda-benda ni, dia mungkin kata tak perlu kot bayar zakat, sebab dia tak boleh keluarkan pun duit ni. Duit takaful contohnya, ataupun duit amanah saham misalnya. Tapi sebenarnya itu duit dia. Dia sebagai malik, maka dia wajib mengeluarkannya. Seterusnya, Zakatul Fitri. Lepas Zakatul Fitri tak jawab apa? Berapa muka sehari? 50.
15. Okey, baca. Sepatutnya mudahlah. Tetapi banyak masalah yang berbangkit dalam masalah zakat fitrah. Banyak masalah. Tajuk zakat fitrah saja. Zakat fitrah saja. Apa beza zakat fitrah dengan zakat lain? Zakat lain ni zakat harta. Zakat fitrah ni zakat badan. Faham? Dia punya harta zakat tu lah badan kita. Badan kita tu dizakatkan. Faham? Tu sebab itu nama yang lain orang panggil zakatul badan. Dia zakat badan. Oleh kerana dia zakat badan, maka hamba pun wajib dibayarkan zakat fitrah. Hamba wajib dibayarkan zakat fitrah. Sebab dari satu segi hamba tu adalah harta kan, dari satu segi dia adalah badan manusia. Maka dia wajib dibayarkan zakat fitrah untuk dia. Baca. Dan disebut juga zakatul fitri sebab zakat ini dibayar pada hari raya Aidil Fitri. Sebab itu dipanggil zakatul fitri. Dan zakat fitrah ni dia ada waktu, dipanggil waktu harus. Dia ada waktu wajib. Ini waktu wajib. Apa maksud waktu wajib? Sesiapa yang tidak bertembung dengan waktu ini tidak wajib bayar zakat fitrah atas diri dia. Siapa yang tak bertembung dengan waktu wajib ni, baca tajibu di awwali lailatil 'id fil azhari. Muqabil kata apa? Mazhab Hanafi tu yang kedua. Jadi kewajipan zakat fitrah ni dengan tenggelamnya matahari malam raya. Dengan arti kata siapa yang meninggal sebelum tu, siapa yang meninggal sebelum itu tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Siapa yang meninggal selepas itu wajib dibayarkan zakat fitrah. Siapa yang lahir selepas itu tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Siapa yang lahir sebelum itu wajib dibayarkan zakat fitrah. Betul. Jadi kita ada mati, kita ada lahir. Kalau mati sebelum tak wajib, kalau mati selepas wajib. Kalau lahir sebelum wajib, kalau lahir selepas tak wajib. Terbalik. Betul lah? Tak wajib. Jadi dia mati dengan lahir tu dia terbalik hukumnya. Sebab apa kalau lahir sebelum itu wajib? Sebab apa? Sebab bila dia lahir sebelum tenggelam matahari, maksudnya dia jumpalah tenggelam matahari tu. Kalau dia lahir selepas tenggelam, maksudnya dia tak jumpa. Kalau dia mati sebelum, dia tak jumpa. Kalau dia mati selepas, dia jumpa. Jadi point dia jumpa tak jumpa aja. Faham? Bi ghurubi syamsi. Masa ghurub tu, waktu maghrib tu dia ada, hidup, zinda. Baca. Ma'ruf. Seterusnya. Jadi maknanya orang yang meninggal dunia bulan Ramadan, ramai kan orang meninggal dunia bulan Ramadan, dia dah bayar zakat fitrah awal, kemudian meninggal, maka status duit yang dia bayar tu bukanlah zakat fitrah, dia dikira sedekah. Faham? Statusnya adalah apa? Zakat fitrah. Adalah sedekah, bukan zakat fitrah. Sebenarnya membayar zakat fitrah di bulan Ramadan itu adalah perbuatan membayar zakat sebelum waktunya. Secara umumnya ibadah ni dia tak boleh buat sebelum waktu masuk, kecuali ada beberapa ibadat yang belum masuk waktu kita boleh buat. Antaranya apa? Zakat fitrah. Jadi zakat fitrah waktu wajib tenggelamnya matahari malam raya. Waktu harus tenggelamnya matahari hari Ramadan pertama. Tenggelamnya matahari malam Ramadan pertama, dia dah boleh mula bayar zakat fitrah. Kalau dibayar zakat fitrah sebelum tu lagi, bulan Syaban, maka dia macam solat waktu belum masuk.
Faham? Jadi untuk bayar zakat fitrah paling awal adalah apa? Tenggelamnya matahari bagi bulan Ramadan, hari yang pertama. Baca. Dan waktu tunai, waktu membayar tunai, waktu membayar tunai daripada 1 Ramadan sampai tenggelamnya matahari hari raya pertama. Itu yang dimaksudkan waktu akhara an yaumihi. Haram untuk melewatkan bayar zakat fitrah sehingga melepasi hari pertama daripada bulan Syawal. Haram. Maksudnya tenggelam matahari tak bayar lagi dengan sengaja, haram. Waktu yang afdal, waktu sannu tadi, waktu makruh pula. Waktu makruh membayar zakat fitrah apabila telah semayang, dah takbir. Jadi dia ada waktu harus, dia ada waktu haram, dia ada waktu sunat, dan dia ada waktu makruh, dan dia juga ada waktu wajib. Waktu wajib. Jadi waktu haram lewat sehingga dah tenggelam matahari raya pertama. Waktu makruh bila dah mula takbir sembahyang raya. Maksudnya lepas sembahyang raya baru bayar. Makruh. Waktu yang harus tenggelamnya matahari puasa pertama. Waktu yang sunat dibayar sebelum sembahyang. Faham? Sebelum daripada sembahyang. Siapa punya sembahyang, dia punya sembahyang. Faham? Jadi contohlah dia ni tak hadir masjid, dia tak hadir, dia sembahyang seorang kat rumah, maka kita iktibar dia punya sembahyang dia. Kemudian sebab itu dalam mazhab Hanafi waktu wajib itu adalah apa? Fajar. Faham? Subuh. Mereka bayar subuh. Lepas subuh bayar. Faham? Lepas subuh bayar. Maka dia jadi waktu yang afdal bayar. Cuma tempat kita kalau bayar lepas subuh, maknanya tak bayar, tak sempat. Pagi subuh kan ramai kan orang Bangladesh bayar zakat fitrah. Sebab itu memang waktu dia. Itu memang waktu dia untuk bayar. Maksud daripada pensyariatan zakat fitrah adalah untuk menggembirakan atau membantu orang fakir miskin di hari raya. Cuma secara objektifnya ia tak terlaksana lah. Sebab kalau kita bayar dekat pejabat zakat, ghalibnya duit itu belum lagi digunakan kepada fakir miskin. Contoh kan, orang yang ambil zakat, dia kutip zakat, ambil zakat dapat berapa persen? 1/12. Bukan 1/8, 1/12. Macam mana jadi 12? Itu tanyalah. Okey, kemudian ambil zakat ni, duit tu dia akan simpan dulu. Kemudian dia kena bank in lah. Jadi mereka akan check kita punya receipt dengan duit tu balance ke tak. Jadi orang tak boleh tipu lah. Dia nak cabut receipt banyak, dia yang rugi. Faham? Sebab kita kira receipt keluar, kira banyak tu duit. Jadi kalau orang tu nak menipu lah, dia ambil zakat fitrah, dia tak bagi receipt. Di situ dia ada peluang untuk menipu lah, tapi zakat lah. Faham? Bukan ajar pergi menipu pula. Sebab ada orang tertangkap makan duit zakat fitrah. Sebab benda tu duit cash. Jadi kalau orang tak diiman, dia rambang mata guna duit tu. Faham? Sebab dapat duit cash. Collect duit cash. Dan dia kena uruskan. Sebab itu dia panggil amil. Sebab tu dia layak dapat daripada amil. Sebab dia buat kerja kan, kena duduk, kena koyak kertas, kena bank in, kena tulis. Itu semua kan kerja. Jadi awal amilina 'alaiha salah seorang daripada asnaf yang boleh menerima zakat. Dan bank in tu bila berlaku? Raya baru bank in. So kalau raya baru bank in,
Bila duit itu sampai kepada fakir miskin kan. Jadi sebab itu sebahagian orang dia lebih suka bagi zakat fitrah ni terus kepada fuqara. Sebab objektif daripada zakat fitrah itu lebih tercapai. Memang nak guna pada jadi malam raya contohnya, biasa saya buat hari last apa? Ramadan. Sebab kita tak boleh mengutip duit zakat fitrah tanpa lesen, tanpa tauliah. Salah benda tu. Segi undang-undang, dia ada undang-undang dia. Bahkan kita tak boleh kutip duit zakat fitrah luar negeri. Tak boleh. So kalau kita pergi pada pandai melantik diri sebagai amil, adalah akta yang boleh dakwa kita. Cuma kita kutip ni hujung dengan ayat yang lebih selamat, sesiapa yang tidak berkesempatan kan? Tak sempat nak pergi apa, nak bayar kepada amil, maka kita boleh jadi wakil untuk apa, untuk serahkan. Jadi hujung Ramadan nak kira esok raya tu kutip. Ada orang yang jadi last minute ni, dia transfer je duit tu, transfer. Kemudian kita keluarkan duit tu bagi kepada asnaf, ataupun kita transfer pula duit tu kepada asnaf. Faham? Biasalah buat kerja tu, transfer asnaf. Jadi bila malam raya dekat kampung, pergilah cari asnaf. Kalau di Yaman, Syekh Haidar antara orang yang ditugas, orang bagi zakat kat dia dan dia bagi kepada asnaf. Dia akan pergilah rumah-rumah bagi. Itu zakat fitrah. Okey, seterusnya. Orang kafir tak ada zakat fitrah. Dia ada hamba kafir, tak adalah zakat fitrah. Dia tu sendiri kafir, dia tak wajib. Tapi ada surah orang kafir wajib bayar zakat fitrah. Apa dia? Inilah illa faham? Ada surah orang kafir wajib bayar zakat fitrah. Surah apa? Pertama, dia ada hamba yang beragama Islam, maka zakat fitrah hamba dia yang kena bayar. Itu surah orang kafir bayar zakat fitrah. Apalagi surah orang kafir bayar zakat fitrah, ada qarib dia. Dia bila dalam bab ni sebut qarib, dia merujuk kepada usul ataupun furu'. Contohnya ayah dia beragama Islam, dan dia ni termasuk dalam kategori wajib menanggung nafkah ayah dia. Kaedah dia, siapa yang kita wajib tanggung nafkah mereka, maka kita juga wajib membayarkan zakat fitrah dia secara umumnya, ghalib kaedah ni. Jadi itu surah dia. Ayah dia tak beragama Islam, dia beragama Islam. Ayah dia fakir, maka dia wajib tanggung nafkah. Maka zakat fitrah pun kita claim daripada dia. Pejabat zakat pergi jumpa anak dia, claim zakat fitrah daripada anak dia. Kemudian raqiq ni dia sendiri tak wajib bayar zakat fitrah, tapi tuan dia wajib bayar zakat fitrah atas dia. Wajihun, pendapat yang muktamad, semua jenis hamba tak wajib bayar zakat fitrah, walaupun dia hamba mukatab. Mukatab ni ada duit, tapi tak wajib bayar zakat fitrah untuk diri dia, tuan dia yang bayarkan. Kemudian waman ba'duhu hurrun yalzamuhu qistuhu. Orang yang mana sebahagiannya merdeka, sebahagiannya hamba, maka dia wajib bayar zakat fitrah bahagian dia yang merdeka tu. Kalau dia merdeka 50%, dia wajib bayar zakat fitrah 50% daripada satu gantang. Faham? Maksudnya setengah gantang. Macam? Kemudian zakat fitrah ni dia hanya wajib kepada musir. Okey. Dalam bab zakat ni dia ada istilah dipanggil ghaniyul fitrah. Orang kaya dalam bab zakat fitrah dia lain. Orang kaya dalam bab zakat fitrah lain. Orang kaya dalam bab asnaf lain. Jadi kadang-kadang ulama guna istilah ghaniyul fitrah, ghaniyul asnaf. Maksudnya apa? Ta'rif orang kaya dalam bab zakat fitrah lebih rendah daripada ta'rif orang kaya dalam bab asnaf. Asnaf tu maksudnya orang yang boleh ambil zakat.
Jadi takrif orang kaya dalam bab zakat fitrah simple je. Apa dia takrif dia? Wala ala mu'sirin. Baca. ومن لم يقدر عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء. Tak dengar. Apa dia? ومن لم يقدر عن قوته Ha. وقوت من في نفقته ليلة العيد Hmm. ويومه شيء فمؤسر. Itu takrif dia. Ini takrif orang mu'sir. Kalau keluar daripada takrif ni, maksudnya dia musir, dia kaya. Jadi orang yang wajib bayar zakat fitrah, orang yang tidak lebih daripada keperluan dia malam raya dan siang ni. Jadi ulama bahaskan malam ni dimasukkan mana? Yang dimasukkan dengan malam tu yang mana? Masyhur disebutkan Syekh Amuh, saya pernah dengar Syekh Amuh pun sebut. Tapi perkara ini dibetulkan oleh Syekh Muhammad Sa'ud. Muhammad Sa'ud betulkan berdasarkan adalah Hasyiah Tarmasi. Selalu disebut kaedahnya malam dengan siang ni dalam bulan Islam, malam datang dulu baru siang. Apakah yang dimaksudkan malam? Malam adalah malam sebelum siang kamu. Ni siang kan? Malam adalah yang malam tadi, sebelum, bukan selepas. Kalau dalam kiraan Masihi, kiraan Syamsi, malam adalah malam yang mendatang selepas siang. Ni siang, ni hari Isnin kan? Malam Isnin bila? Mendatang. Tapi dalam kiraan Hijri, malam adalah malam sebelum siang. Kecuali malam adalah malam sebelum siang kamu, kecuali beberapa malam. Maka malamnya adalah selepas siang kamu. Pertama apa? Pertama malam Arafah. Malam apa? Malam Arafah. Malam Arafah adalah malam yang menyusul siang, bukan malam yang datang sebelum siang. Contohnya Arafah kan? Arafah mula Zuhur. Malam Arafah bila? Malam nanti lah. Siang ni siang Arafah. Malam nanti malam Arafah, bukan malam tadi. Malam nanti. Dalam bab Arafah, malam menyusul. Okey? Bab Arafah. Yang kedua, dalam bab apa? Dalam bab zakat fitrah. Malam yang dikata zakat fitrah ini orang yang ada lebihan daripada nafkah yang dia perlukan pada siang raya dan malamnya. Malamnya tu apa? Malam raya ke malam raya pertama? Malam raya pertama ke atau malam raya kedua? Ni hari ni hari raya. Jadi yang dimasukkan malamnya tu malam tadi ke malam nanti? Belanja yang dia perlukan untuk siang dan malam tadi ke ataupun malam nanti? Biasa disebutkan bahawasanya ini salah satu surah yang mana mustathna. Surah yang apa? Mustathna. Maksudnya apa? Malam yang dimasukkan di sini adalah malam nanti, bukan malam tadi. Bukan malam raya lah. Bukan malam raya. Tetapi sebenarnya itu adalah ghalat. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh fuqaha kita malam tadi adalah malam raya, maksudnya malam tadi. Malam tadi, bukan malam nanti. So perbelanjaan yang dia perlukan untuk malam raya dan siang raya, nafkah tu maksudnya dia punya makanan dia, pakaian dia, kalau perlu, maka dia ada lebih daripada itu, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Faham? Jadi takrif kepada apa, tak ada bayar sewa apa, tak ada bayar kereta, satu hari makan RM5 siang malam, RM10, 15 lah. Jadi dia ada duit kat tangan dia RM50, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Faham? So zakat fitrah RM7 je. Kalau dibayar pun ada balance lagi, 35 tolak 7, ada 28 lagi. Maka wajib bayar zakat fitrah. Ada hadis kan, orang yang tak bayar zakat fitrah ini, amal puasa dia tu tak diterima, tergantung.
Jadi banyak pelajar tak bayar zakat fitrah sebab bapak dia bayar. Ada sebagian pelajar dia dah kahwin, bapak dia pun bayar zakat fitrah. Bapak dah terbiasa setiap tahun bayarkan anak zakat fitrah. Jadi bila anak dah kahwin pun bayarkan zakat fitrah. Jadi sepatutnya kita bayar zakat fitrah sendiri. Faham? Jadi kita tengok, adakah sah pembayaran zakat fitrah yang dibuat oleh ayah kita, khususnya ni anda baligh ni. Kalau tak sah, maksudnya dia kena qada balik zakat fitrah sebelum ni. Itu mungkin sebab antara puasa tapi macam tak berubah je. Rupanya zakat fitrah tak betul. Betul tak? Jadi kita tengok, adakah zakat fitrah yang selama ni ayah kita bayar ni menggugur tak kewajipan zakat fitrah atas diri kita? Kalau tak gugur, wajib qada. Yang dibagi itu tak dikira zakat fitrah, dikira hanya sedekah sahaja. Baca. Faham? Duit tu bukan hanya makan je. Iktibar tempat tinggal. Contohnya dia ni nak kena bayar tempat tinggal. 1 hari punya tempat tinggal bayar. Ada lebih tak? Tak ada lebih. Untuk makan cukup lah, tapi untuk tempat tinggal ataupun untuk bayar khadim yang dia perlukan untuk tempoh tersebut, contohlah kalau ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Kita perlu tengok juga lebih daripada tu. Kemudian Syekh Abdullah Syarani beliau cerita beliau bermimpi seolah-olah amalan dia itu tidak terangkat. Amalan apa? Amalan puasa dia. Jadi beliau heran, sebab orang yang amalan tak terangkat ni Ramadan adalah berdasarkan hadis adalah orang yang tak bayar zakat fitrah. Dan beliau memang tak bayar zakat fitrah, beliau ni sebabnya miskin. Syekh Abdullah Syarani ni bagus baca kitab-kitab beliau. Beliau ni orang yang begitu jaga dalam soal makan, terlalu warak dalam bab makan sehingga kalau kita pakai warak banyak benda tak boleh makan kan. Sampai apa, dia kata benda yang paling bersih sekali untuk dimakan, yang tak ada syubhat langsung. Ini yang kesufian ni. Tanah, makan tanah. Jadi beliau makan tanah. Faham? Jadi bila dia makan tanah tu, kerana nak menjaga warak, tanah tu jadi lazat. Nak minum air pun minum air sungai je lah, air lain syubhat. Makan apa? Makan tanah je. Itu semasa dia punya riadah dan latihan kan, nak bersih kan. Jadi dalam bab jaga makan sampai begitu sekali. Allah Syarani. Lalu beliau hairan kan, kenapa ada isyarat bahawasanya amalan puasanya seolahnya tidak terangkat, sedangkan beliau ni zahirnya tak ada sebab wajib untuk bayar zakat fitrah. Maka bila dia cek apa harta yang dia ada, apa dalam kisah tu, dia cek dalam beg dia apa, adalah benda tu bukan duit, dia harta. Tapi harta tu kalau jual boleh menghasilkan apa? Wang. Dan harta tu lebih daripada keperluan. Maka daripada situ beliau nampak satu daripada mimpi itu menguatkan lagi tentang hadis itu sendiri. Hadis itu, walaupun hadis itu dhaif ke sebagainya, tapi isyarat itu menguatkan tentang bahawasanya hadis itu mempunyai dasar. Dan yang kedua, sebagai satu teguran daripada Allah SWT kepada beliau. Beliau jual dan bayar zakat fitrah. Kemudian itu kaedah dia. Sesiapa yang kita wajib bayar apa? Nafkah dia, kita wajib bayar zakat fitrah dia. Lagi? Ini yang istisna ni. Tetapi tidak wajib. Dia ada hamba dia kafir. Dia wajib tanggung nafkah hamba kafir tersebut. Zakat fitrah tidaklah wajib sebab hamba itu kan kafir. Lagi? Apa dia? Qarib dia yang kafir. Dia ada ayah dia belum Islam.
dia wajib tanggung nafkah ayah dia kalau ayah dia miskin. Tapi zakat fitrah tidak ada, sebab tidak ada zakat terhadap orang miskin, orang kafir. Kemudian wa zaujatil ha? wa zaujatil wazaujati wazaujati ha wazaujati ada lam al kuffar. Pelik ayat dia. Itu sifat pada semua sekali. Hambanya, anak semua yang kafir. Isteri dia kafir, ahli kitab, dia kahwin dengan Yahudi, maka nafkah isteri dia yang kafir itu dia wajib tanggung. Zakat fitrah tidak ada sebab kafir. Lagi? Ini pun mustasna. Hamba dia ada isteri yang merdeka, dia sendiri hamba. Nafkah isteri dia wajib tanggung sebab isteri merdeka. Fitrah kepada apa? Isteri dia, adakah dia wajib bayar? Tak. Sebab kaedah dia, dari satu lagi kaedah, orang yang mana tak wajib bayar zakat fitrah atas diri dia, maka dia tak wajiblah bayar zakat fitrah atas orang yang dia tanggung. Faham? Secara umumnya. Jadi hamba tu, dia sendiri tak wajib bayar zakat fitrah untuk diri dia. Takkanlah dia wajib pula bayar zakat fitrah untuk orang lain. Faham? Seterusnya, ini masalah fitrah zaujati abihi. Ini pun mustasna. Mustasna daripada kaedah tadi. Orang yang kita wajib tanggung nafkah dia, maka kita wajib tanggung nafkah, kita wajib tanggung fitrah dia. Jadi zaujatu abi, mak tiri lah, mak tiri. Mak tiri ni, nafkah mak tiri wajib ditanggung oleh anak. Dia sebenarnya nafkah mak tiri wajib ditanggung oleh ayah, oleh suami dia lah. Tapi bila ayah tak mampu untuk tanggung nafkah sendiri, ayah tu miskin, jadi ayah punya nafkah pun tak cukup, jadi ayah kena tanggung nafkah isteri dia, mak tiri kita. Maka apabila kita wajib tanggung nafkah ayah kita, automatik kita juga wajib tanggung nafkah isteri kepada ayah kita. Faham? Sebab ayah kita kena tanggung dia, kita pula kena tanggung ayah kita, maka saling menanggung. Jadi dia menanggung nafkah ayah dia, sekaligus dia juga wajib menanggung nafkah mak tiri dia, kerana mak tiri dia itu wajib ditanggung nafkah oleh ayah dia. Seolah-olah dia tanggung nafkah mak tiri dia, dia menanggung nafkah ayah dia sendiri. Tetapi zakat fitrah bagi mak tiri dia tak wajib tanggung, itu ayah tanggung. So kalau ayah miskin, maka tak adalah zakat fitrah. Mak tiri itu tak ada zakat fitrah. Terusnya, wa fil ibni wa fil ibni itu maksudnya apa? Fil ibni wajhun tu apa maksudnya? Anak kepada ayah, baca syarah. Annahu apa tadi? Kejap. Terbalik ni. Yalah, betul lah tu. Wa fil ibni wajhun. Ibni, masalah ibni tadi. Pendapat yang muktamadnya, anak tak wajib tanggung zakat fitrah mak tiri dia. Ada satu wajah dhaif mengatakan juga wajib tanggung nafkah zakat fitrah bagi mak tiri dia. Kemudian seperti mana wajib dia menanggung nafkah mak tiri. Seterusnya, satu masalah yang dibincangkan, apabila seseorang suami dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Sebab apa tak wajib? Sebab suami dia miskin. Maka suami dia tak wajib bayar zakat fitrah diri sendiri, maka dia juga tidak wajib bayar zakat fitrah untuk apa? Orang yang dia tanggung, isteri dia, anak dia. Tetapi isteri tu kaya, isteri ada duit, suami tak ada duit. Adakah apabila
suami tak wajib tanggung nafkah seorang perempuan, sedangkan perempuan tu sendiri ada duit, dia wajib tak keluar pakai duit dia. Dia kaya raya, jutawan, suami miskin. Adakah dia wajib bayar zakat fitrah atas diri dia oleh kerana suami dia tak mampu nak bayar? Ada khilaf. Baca. Dalam kes tadi, suami dia hamba, dia orang merdeka, suami dia tak wajib tanggung zakat fitrah untuk dia. So adakah dia wajib keluar sendiri, keluarkan sendiri? Annahu apa? Zaujatahu. Dhaif. Ini pendapat Imam Rafi'i. Lagi? Tak wajib. Apabila satu orang, suami dia miskin, dia kaya, maka dia tak wajib bayar zakat fitrah diri dia, walaupun dia ada duit. Nak bayar zakat fitrah 10 orang, 100 orang, 1000 orang pun dia mampu. Dia tetap tak wajib sebab tanggungjawab zakat fitrah tu bukan atas dia, atas suami dia. Bila suami dia tak wajib, bas, tak ada apa-apa dah atas diri dia. Namun oleh kerana masalah ni ada khilaf, maka dalam kitab disebut disunatkan. Disunatkan juga bagi sang isteri tersebut, dia bayar juga zakat fitrah dia. Sebab ada qaul, ada wajah dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan dalam surah ini dia wajib tanggung sendiri zakat fitrah dia. Kemudian bas